السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal, daripada Abdullah bin Umar, Allah meradai kedua-duanya, dia dan ayahnya, Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yani Abdullah anak kepada Umar Al-Khattab. Dia menceritakan, kata beliau, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kata, satu hari beberapa orang duduk di sekitar Nabi mendengar apa yang ingin diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ibnu Umar menceritakan hal ini, beliau daripada kalangan sigar, kanak-kanak, masih lagi muda. Dan kata beliau, di kalangan orang yang ada itu min kibar, daripada orang-orang tua. Dia duduk dalam kumpulan orang-orang dewasa yang senior, dia antara orang yang paling muda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya satu soalan yang berbentuk teka-teki. Nabi melontarkan satu persoalan untuk dijawab oleh para sahabat. Ini menariknya, Nabi SAW berinteraksi, berkomunikasi, bercakap dengan sahabat ni melalui pelbagai bentuk dan gaya. Melalui ucapan biasa, melalui melontarkan soalan yang berbentuk teka-teki macam ni, membuat perumpamaan. Ini gaya Nabi untuk memudahkan sahabat faham apa yang ingin disampaikan. Akhbiruni bi syajaratin tushbihu au karrajuli muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, beritahu oleh kamu kepada diriku, khabarkan oleh kalian kepadaku, bisyajaratin, dengan satu pokok, tushbihu, menyerupai, sama, seperti ar-rajul al-muslim. Apakah pokok yang sifatnya menyerupai sifat orang beriman? Pokok yang tabiatnya, ciri-cirinya itu menyerupai, sama dengan kepribadian, perangai ataupun tabiat seorang Muslim. Pokok apa yang macam orang Islam? Ni yang kita kata teka-teki ni, kan? Nabi kata dalam banyak-banyak pokok apa yang ciri-cirinya itu, sifatnya itu seperti orang Islam, kan? La yatahattu waraquha wala tu'ti uklaha kullahin. Nabi pun sebutlah pokok itu daunnya begini, batangnya begini, buahnya begini, sifat-sifat pembayang. Nabi sebut ciri-ciri pokok tu, yang kuat, yang memberikan buah yang bermanfaat, yang boleh digunakan keseluruhan, daunnya, pelepahnya, batangnya, buahnya, semuanya ada manfaat.
Semuanya digunakan. Nabi bagi pembayang. Sahabat ni dia duk teka tapi tak tahu. Qala Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ketika itu dia masih lagi muda, remaja, kanak-kanak, masih lagi junior. Fawaqa'a fi nafsi. Dia kata terdetik, terlintas di hatiku, di dalam fikiran aku bila Nabi melontarkan soalan itu, aku terlintas annaha nakhlah. Dia mesti pokok kurma. Pokok yang Nabi maksudkan itu kurma, pokok kurma. Ciri-ciri itu ada pada pokok kurma. Pokok kurma atau tamar itu adalah gambaran kepada sifat orang Islam. Nak tengok orang Islam, tengok pokok kurma. Sifat dia, buah dia, pokok dia, pelepah dia. Kan? Sekejap kita akan sebut beberapa ciri yang disebut oleh para ulama. Dia kata pokok kurma ni sahih pokok kurma. Wa ra'aitu Aba Bakrin wa Umar la yatakallaman. Dia nak jawab, senior tak jawab. Yang lebih berumur sengak, tak tahu. Kalau dia pergi jawab, tak elok kan? Dari sudut moralnya macam tak apa nak bagus. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari dia memasukkan hadis ini di dalam bab bagaimana bolehkah seorang yang muda, remaja, kanak-kanak ini menyampuk atau bercakap di dalam majlis yang padanya ada orang-orang dewasa. Bukhari bawa di dalam kitab ini, dia bincang di bawah tajuk itu. Kan? Yang tua-tua termasuk di dalam majlis itu bapak dia. Kan? Yang lain semua tak tahu. Sengap tak jawab. La yatakallaman. Tak ada yang bercakap. Umar tak jawab, Abu Bakar tak jawab. Ni senior ni. Tiba-tiba budak mentah ni pergi jawab. Dia duk fikir, tak patut aku cakap. Tak padan lah. Sekali lagi boleh memalukan atau mengaibkan, boleh merendahkan bapa aku, Umar, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Dia pun memendamkan jawapan tu. Dia terbiak apa ya? Tak payah jawab lah. Tapi dia kata, aku rasa pokok tamar. Fakarihtu an atakallama falamma lam yaqulu syai'a. Dia kata fakarihtu, aku benci, aku tak seronok, aku tak suka an atakallam, untuk bercakap. Tengok kiri kanan ni siapa pun tak jawab kan. Di kalangan para ulama dia kata sewajarnya apabila di dalam majlis itu ada orang yang lebih berumur dan berusia, yang lebih senior kedudukannya, maka diberikan ruang dan peluang untuk mereka bercakap, dan kita jangan interrupt atau kita jangan mendahului mereka dari sudut adab. Dari sudut adab. Tapi kalau perkara itu berkaitan ada keperluan dan keadaan orang anggap benda tu tak ada masalah, benda yang perlu untuk kita bercakap, bukanlah haram, kita boleh bercakap. Tetapi dari sudut akhlaknya, moralnya, dari sudut adabnya, kita biar yang tua-tua ni jawab dululah. Sekali kalau kita pergi berjawab, nampak sangat tak erti dia buat tu. Kan? Jadi tak berapa nak elok, tak berapa nak cantik. Kan? Jadi kita yang muda ni mendengar. Kita yang muda ni memberikan perhatian. Biar yang berusia itu memberikan pandangan. Kan? Tapi tak salah jika ada keperluan untuk kita menjawab. Dia kata
falamma lam yaqulu syai'a, siapa pun tak jawab, sengak, tak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun jawablah. Dah tengok kiri kanan pun semua tak ada siapa jawab, Nabi jawab. Nabi kata, hiya nakhlah, pokok yang seperti orang beriman, yushbihu karrajul. Muslim itu yang dimaksudkan pokok yang sama tabiatnya, sifatnya, kebaikannya, manfaatnya, eloknya seperti orang Muslim. Pokok itu adalah pokok tamar. Abdullah ibn Umar kata, betul lah aku. Kan? Pasal itu kadang-kadang bila kita tanya soalan, tuan-tuan tak jawab, bukan tak jawab, tapi dia jawablah hati. Kan? Dia terdetik lah, terlintas lah. Lepas tu bila disebut jawapan, betul lah. Kan? Sebab apa tak mau jawab? Takut riak. Bukan tak reti, takut riak. Jadi sengak-sengak. Ini bagus. Kan? Ini dia panggil tawadhu'. Hang tahu tak? Aku tahu. Awak hang tak jawab? Aku tak mau riak. Nampak? Tawadhu'. Kan? Okey? Hang jawab dulu. Sekali kalau aku jawab, macam tu lah kita. Hang jawab dulu. Sekali kalau aku jawab, memang betul lah. Kan? Falamma qumna, bila kami dah bersurai nak balik, qultu li Umar, aku bagi tahu dekat bapa aku, Umar, ya abata, wahai ayahanda, wallah laqad kana waqa'a fi nafsi annaha lakhlah. Wahai bapa, tadi masa Nabi tanya tu, aku dah tahu jawapan dia. Dah terlintas di dalam hati aku kurma. Faqal, Umar tanya, ma mana'aka an takallam? Ma mana'aka an takallam? Kenapa hang tak cakap? Kalau hang tahu, jawablah. Apa yang menghalang engkau daripada bercakap? Kan? Ma mana'aka an takallam? Qal lam arakum takallamun, karihtu an atakallam au aqul syai'a. Tapi aku tengok bapak pun tak jawab, Abu Bakar pun tak jawab, orang lain hak besar-besar tak jawab, aku tak suka nak menjawab, tak suka nak bercakap. Kan? Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang seperti mana yang kita sebut dalam hadis ni. Dia bawa dalam Sahih Bukhari, dan juga dia bawa di dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad daripada sahabat Abdullah ibn Umar. Jadi menarik lah. Banyak faedah yang boleh kita ambil. Dan kalau tuan-tuan berpeluang melihat atau pergi ke tanah Arab, ataupun sekarang ni ada ditanam di Malaysia pokok kurma, cuba tuan-tuan buat kajian apa persamaan yang wujud pada pokok kurma yang ada pada diri orang Islam. Nanti kita tengok. Salah satunya yang menarik lah dalam huraian para ulama, pokok tamar ni, kurma ni, nanti bila saya sebut kat tuan-tuan apa yang disebut oleh ulama tentang sifat pokok kurma tu, mungkin ada pada pokok-pokok yang lain. Mungkin ada pada pokok pelam, mungkin ada pada pokok durian. Kita pokok durian pun macam tu, pokok pelam pun macam tu, pokok rambutan pun sama juga, macam tu juga. Okeylah, betul lah. Tapi Arab bila yang dia nak tengok durian? Bila yang dia nak tengok pokok pelam? Dia duk tengok pokok apa? Pokok kurma lah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, apabila Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan dalam bahasa yang orang Arab boleh faham. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah engkau melihat unta? Sebab itu Al-Quran, contoh-contoh dia
contoh-contoh yang dekat dengan orang Arab. Dia sebut buah-buah yang orang Arab duk tengok. Buah-buah yang orang Arab duk makan. Anggur, delima, matin. Sebab itu ialah buah orang Arab. Dia tak sebutlah buah apa. Yang orang Arab tak nak tengok. Buah keduk. Oh, kacau. Sebab dia turun pada zaman latar orang Arab. Kan? Pasal itu apabila Quran sebut tentang contoh, Quran akan sebut contoh-contoh Arab. Meraihkan masyarakat tu supaya mereka boleh betul, mereka boleh faham. Saya tak tahu zaman tu kalau Quran sebut buah strawberry. Jenuh duk faham. Dahlah Nabi tu mai kan membawa sesuatu yang pelik bagi dia apa? Contoh-contoh pula pelik. Kan? Nampak? Maka itu antaranya, sebab itu yang paling dekat, yang paling mudah untuk mereka faham, dan mereka memang duduk bermain dengan benda tu, tamar lah. Tapi tak dinafikan juga ada pohon-pohon lain yang mungkin mempunyai sifat-sifat pohon tamar. Sebagai contoh, satu dulu, kita mula satu dulu. Pokok kurma ni semakin tua, semakin lama, buahnya semakin elok. Dia punya ciri-ciri dia, pokok tu lagi tua, lama, lagi elok grade dia. Tang mana yang nak serupa dengan orang beriman? Orang beriman sama dengan pokok tamar. Kalau pokok tamar tadi semakin tua, semakin pokok tu berusia, semakin elok buah dia, semakin matang, semakin manis, segala-galanya lah. Pokok tua lagi mahal. Orang beriman macam tu lah. Macam tu macam mana? Maksudnya lagi meningkat usianya, semakin bertambah umurnya, semakin dewasa, atau dalam bahasa yang lebih lunak, semakin tua, semakin eloklah perangai, semakin eloklah akhlak dia, semakin banyaklah ilmu dia, semakin matanglah cara dia berfikir. Sebab itu orang kata perangai ni, hang ni perangai kelaku lagu budak-budak tak matang kan. Itu. Sebab orang tua ni dia tak perangai macam tu. Betul tuan-tuan? Orang Muslim ni semakin meningkat usia dia, besok lusa kita akan melangkah tahun baru 1445 Hijrah. Saya dan tuan-tuan akan bertambah setahun lagi umur kita mengikut takwim Islam. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, kita akan menyambut 1 Muharram pada hari Khamis ni, 19 hari bulan. Ma'al Hijrah kan? Tuan-tuan dah dapat dah takwim? Dah dapat dah takwim? Kan? Kita akan menyambut Ma'al Hijrah, tahun baru. Itu menunjukkan apa? Saya dan tuan-tuan semakin bertambah umur kita. Kuih? Cik Nazri, kuih muda ke kuih tua? Kuih tua lah. Bila kuih tua tu kuih? Kuih nak? Kuih nak mati. Nampak? Jadi sikap kita, Tok Wan ni apa ni perangai lagu ni dah tua-tua. Nampak? Bahasa kita. Itu satu. Jadi nak bagi taunya, Nabi membuat perbandingan. Sifat pokok kurma macam ni. Sifat Muslim sepatutnya, should be macam tu. Dia kena macam tu. Kalau dia tak macam pokok kurma, dia bukan Muslim yang bagus. Ini cara. Pasal orang Arab dia tengok pokok kurma, dia boleh tahu, perangai dia kena macam ni. Sifat dia macam ni. Nampak? Yang kedua contohnya, ada banyak lah tapi saya sebut bagi tuan-tuan dapat gambaran, tangkap, boleh faham. Yang kedua, pokok kurma ni keseluruhan pokok itu
ada guna. Tak ada satu yang orang buang. Tak ada satu yang tak boleh pakai. Semua boleh pakai. Batang dia ada guna. Buah dia of course lah. Lagi memang berguna lah buah dia. Apa dia? Batang dia, pelepah dia. Kan? Pelepah dia, daun dia, batang dia, seluruh juzuk bahagian daripada pokok tu semua ada manfaat. Sekarang kita balik kepada kita orang Islam. Artinya apa? Keseluruhan hidup, keseluruhan diri kita kena ada manfaat. Pokok kurma ni batang dia ada guna buat ni. Pelepah dia ada guna buat ni. Buah dia untuk dimakan. Semua ada. Kita orang beriman, orang Islam, seluruh hidup kita kena ada guna dan manfaat. Kalau tak berguna, tak bermanfaat, tak macam pokok kurma, kita bukan Muslim yang bagus. Itu contoh. Nanti saya akan sebut lagi lah beberapa contoh-contoh yang disebut oleh ulama yang menyatakan ini ciri-ciri kurma. Kita nak boleh faham payahlah pasal pokok kurma. Kok kita ni tak berapa nak ada. Kan? Cuma kita kadang-kadang tersilap. Banyak pokok kurma. Tengok-tengok. Sawit. Kan? Tapi sawit pun saya ingat ada persamaan juga kan. Baik. Dia kata apa di sini? Dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mualliman hakiman wa murabbiyan aziman wa kana yuqarribu al-mafahim linnas. Dia kata adalah Nabi ni satu orang muallim, hakim, murabbi, azim. Satu orang yang guru yang cerdik. Guru yang hebat. Sebab dia punya teknik pengajaran dia, kalau di dalam istilah ilmu pendidikan dia sebut pedagogi. Cikgu-cikgu ni semua dia akan ada ilmu pendidikan ni. Kan? Satu orang yang nak belajar ni dia kena pergi belajar pula pendidikan ni. Macam mana cara nak mengajar. Nabi ni satu orang muallim hakiman. Satu cikgu yang cerdik. Kerana dia mempelbagaikan gaya pengajaran dia. Dia bukan sahala mengajar. Tak. Kadang-kadang dia tanya. Kan? Macam ni lah. Duduk tak duduk dia tanya. Dalam banyak-banyak pokok apa menjawab. Jadi, bila kita lontarkan soalan tu, dia akan menimbulkan, apa dia? Orang tertanya-tanya. Orang fikir. Kan? Kalau duduk suap saja, mungkin dia nganga, dia tak bagi perhatian. Kan? Ini satu contoh. Dan Nabi memang kerap buat soalan-soalan yang macam ni. Kan? Memang sehingga di kalangan ulama dihimpunkan. Nabi bertanya, sahabat menjawab. Nabi tanya, sahabat jawab. Kan? Maksudnya salah satu cara Nabi menimbulkan ilmu ni, menyampaikan ilmu melalui soalan. Dan Nabi ni wa kana yuqarribu al-mafahim linnas. Dia akan cuba untuk menyampaikan supaya manusia boleh faham. Dia akan buat contoh-contoh. Sebab itu di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, salah satu metodologi, salah satu pendekatan, teknik yang Quran gunakan, apa dia? Perumpamaan. Seperti perumpamaan sarang labah-labah. Tu perumpamaan. Jangan kamu membuat sesuatu yang lemah seperti lemahnya sarang labah-labah. Sarang labah-labah kuat ke lemah? Tengok. Kan Al-Ankabut. Al-Ankabut cuba baca. Labah-labah kita, sarang dia tu kita sapu macam tu ya. Lagi apa lagi perumpamaan? Lebah. Quran cerita tentang lebah. Banyak dalam Quran ni dia panggil al-amthal. Perumpamaan. Sebab orang ni bila kita bagi perumpamaan, dia boleh tangkap. Pasal apa dia boleh tangkap?
perumpamaan ni sesuatu benda yang dia duduk tengok, dia duduk nampak. Jadi bila kita bagi contoh tu, dia boleh mudah faham. Dapat tak? Perumpamaan ni teknik yang Quran selalu guna. Kan? Isteri kamu seperti pakaian untuk kamu. Pasal apa dia pakaian untuk kita? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Quran guna perumpamaan pakaian. Isteri ialah pakaian kepada suami, suami ialah pakaian kepada isteri. Apa makna pakaian? Pakaian ni satu, untuk melindungi. Kita pakai baju untuk apa? Tuan-tuan ni nampak smart, segak. Buka-buka baju, korak, panau, kayak, kudi, balak, semua tu ada ni. Kan? Tu dia badan. Kita pergi haji dengan dia, kan? Duduk satu bilik, kan? Nampak pakai jubah elok. Buang-buang jubah nak pergi bilik ayak. Tu dia ni kayak apa ni, kan? Kudi apa, nampak tak elok. Tapi pakaian itu menutup aib, menutup cacat. Jadi bila Quran kata perumpamaan isteri dan suami itu ialah pakaian, artinya suami kena tutup aib isteri, isteri kena tutup aib suami. Kena jadi macam pakaian. Macam tu. Lagi, bila kita pakai baju ni tujuan dia apa? Selain daripada menutup aib, dia nak menampakkan kita tu cantik. Tuan-tuan dan saya ni mungkin tak cantik. Bila pakai baju, dia nampak segak. Segak lah. Kan? Hang ni aku tengok tak segak, tapi bergaya. Dengan buh jubah, kan? Buh kancing sampai cekik leher lagu ni. Kan? Dia kata ni macam Syekhul Islam mana ni, kan? Macam mufti, qadi apa semua ni, kan? Betul beli jubah, beli kepiah sikit, model 300 ya, jadi Tok Syekh, kan? Orang tengok, smart, segak, kan? Nampak? Jadi isteri kena pakaian pada suami, menutup aib suami dan mencantikkan suami. Dia macam tu lah. Jadi kita boleh faham. Contoh. Jadi itu dia kata. Kemudian dalam hadis ni dia kata juga yang kita nak maksudkan tu, wa qad dhanna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annaha nakhlatun walakinnahu lamma lam yajid ahadan min kibari ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba istahya min al-ijabah wa lam yatakallam tawqiran li akabir as-sahabah al-hadirin alladhina lam ya'rifuha. Dia kata Ibnu Umar ni dah dapat tangkap dah. Pasal itu tuan-tuan, ilmu dia ni satu rezeki yang Allah Ta'ala agih pada setiap manusia ni tak sama. Tuan-tuan pernah dengar cerita Abdullah ibnu Abbas. Dia pun muda. Dia dikritik oleh sahabat-sahabat yang besar apabila Umar memasukkan dia ke dalam majlis mesyuarat. Abdullah ibnu Abbas ni, dia masa tu muda. Jadi Abdullah ibnu Abbas ni masuk mesyuarat. Ramai-ramai tu, yang lain tu semua senior. Semua yang lain tu semua sahabat-sahabat yang tua. Jadi sahabat-sahabat yang tua ni, yang senior ni, bila mereka tengok Abdullah ibnu Abbas masuk, mereka kata, dia ni umur anak kami ni. Dia ni punya umur ni segagan, sebaya dengan anak-anak kami. Takkan nak duduk mesyuarat dengan kami? Takkan dia nak duduk sekali dengan kami? Ni pangkat anak-anak kami yang budak lagi ni. Umar Al-Khattab ni panggil ni, nak bagi mereka ni tak tiket. Kan? Dalam riwayat yang popular tu, Abdullah ibnu Abbas ni dia muda. Umar Al-Khattab baca ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Umar Al-Khattab baca ayat tu, dia tanya, "Apa pandangan hangpa semua?" Dia tak tanya Abdullah ibnu Abbas.
Dia tanya apa pandangan apa semua? Dia ni pun bagi pandangan kata Islam akan menang, kota Mekah kita akan apa semua. Hang apa pandangan hang? Nabi tanya Ibnu Abbas, anak apa ni, Umar Al-Khattab tanya Ibnu Abbas, hang punya tafsiran apa dia? Ayat ini menunjukkan, menandakan Nabi akan wafat. Yang lain tak cakap macam tu. Dia seorang je. Dia kata ini menunjukkan Nabi akan wafat. Sebab Allah dah bagi tahu Islam akan menang. Islam telah sempurna. Dan bila dah menang, tugas Nabi dah selesai. Bila tugas dah selesai, Allah akan panggil Nabi balik. Itu menunjukkan Nabi wafat. Orang lain semua tak nampak, tak boleh faham macam dia faham. Tersengak dia. Semua terkejut dah tengok, wih dahsyat dia. Jadi ini menunjukkan apa? Ilmu dia, kepahaman dia. Maka dia dilantik atau dipanggil oleh Umar kerana ilmu dia. Jadi tuan-tuan, memang dari sudut pengalaman tak dinafikan orang yang berusia ni mungkin lebih pengalaman dia, tapi mungkin orang yang muda ni Allah kurniakan ilmu yang lebih dari sudut mungkin ruang dia, peluang dia dan sebagainya. Okey, itu kita nak ceritanya. Tapi dia kata di sini, walakinnahu lamma lam yajid ahadan min kibari ashabin nabi. Tetapi dia mendapati tidak ada siapa pun daripada kalangan yang kibar, yang tua-tua, yang besar-besar ni menjawab. Ajaba, istahya minal ijabah wa lam yatakallam. Dia pun mungkin tak jawab lah. Sebab tauqiran li akabir as-sahabah al-hadirin alladhina lam ya'rifu. Dia kata aku tak jawab lah pasal nak jaga air muka. Nak bagi peluang dekat yang senior tu. Baik. Itu ceritanya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni dia kata apa? Kelebihan adab lah bagi kita sekiranya kita ni masih lagi muda, masih lagi yang kata apa? Ada orang-orang yang lebih dewasa, dahulukan mereka. Dia kata al-adabu ma'al akabir wal ikhwan wal ashab wa haya'ul insan bihadratihim ma lam yuaddi tafwid maslahatihim. Jadi kalau kita duduk orang muda-muda ni, adabnya lah, akhlaknya, tertibnya, dengar lebih daripada bercakap. Bagi yang senior-senior ni bercakap, bagi yang berusia ni bercakap, bagi yang ada pengalaman ni bercakap, bagi mereka bercakap, bagi ruang pada mereka. Kita ambil manfaat, ambil peluang. Sebab mereka ni banyak dah lalu. Kita ni mungkin pandai tapi kita pengalaman tak banyak, kan? Mereka ni dah banyak dah pengalaman, bagi mereka bercakap, kan? Okey. Tapi kalau kita ditanya, kita bagilah pendapat, kan? Tapi kita ni jangan tunjuk pandai. Kan? Jangan tunjuk pandai, kan? Itu. Tapi dalam masyarakat kita, tuan-tuan, saya tak tahulah cerita ni betul ke tak betul. Saya minta tuan-tuan semua kaji. Di dalam hikayat orang-orang Melayu, kita tidak akan terlupa satu cerita yang sangat menarik yang hendaklah kita belajar dan mengambil manfaat. Apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar cerita Hang Nadim? Kecerdikan yang membunuh. Kalau dia sengak, saya ingat dia selamat. Hang Nadim. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita Hang Nadim pula, lohok ni kita balik. Cerita tu boleh duk tengok dalam TV ya, kan? Cuba tuan-tuan balik hari ni kalau tak ada apa, pergi baca ke. Sebab itu Pak Ma'un bagus, dia rajin baca buku sejarah. Hang Nadim kan, Hang Nadim. Hang Nadim adalah contoh, saya tak tahu lah cerita ni betul tak betul, tapi Hang Nadim ialah contoh bagaimana seorang muda yang mempunyai ilmu, kepandaian dan juga kebijaksanaan, akhirnya kepandaian itu dicemburui, didengki oleh mereka yang lebih berusia dan yang lebih berkedudukan, membunuh dia. Walaupun buah fikiran dia itu menyelamatkan manusia. Orang lain kata jadikan manusia sebagai tembok, bila todak tu tikam. Hang Nadim kata kita ambil batang pisang, itu lebih selamat.
Yang tua-tua tercabar. Budak ni kencing bercabang, cakap pandai lebih pula. Kan? Baru bersunat, kan? Lega budak lagi. Ada dia cakap lebih pada kita. Tengok-tengok jadi hak dia tu. Malu dia apa? Sedangkan kita tak kira lah siapa pun kan. Yang pentingnya benda tu betul. Tapi dalam budaya orang Melayu ni dia ada satu sikap macam tu. Dia pasal tu lebih baik kita sengak, kan? Kita sengak. Kita sengak, orang panggil kita bismillah, makan, basuh tangan, balik sudah. Lebih baik macam tu, kan? Dalam mesyuarat-mesyuarat apa pun kita sengak, biar depa cakap, kan? Habis mesyuarat, ambil karipak 2 biji, onde-onde sikit, bihun goreng, kena TO, tanda tangan, balik. Jangan bercakap tuan-tuan. Kerana selalu dalam sejarah orang yang akan tunjuk pandai ni, dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Dia ni pandai sikit ni. Mesyuarat pula tak ada nama. Kan? Itu bukan pengajaran hadis, itu ialah pengajaran di luar hadis. Pengajaran hadis tak masuk ni. Kan? Baik, kita tengok sikit. Sebenarnya banyaklah, ada lebih kurang berpuluh-puluh sifat yang disebut oleh para ulama, tetapi kita ambil sedikit sajalah. Okey. Antaranya, ni saya ambil antaranya. Pasal kita nak ringkaskan masa ni, antaranya. Yang lain tuan-tuan semua boleh balik pergi tengok sendirilah, kan. Tambah tuan-tuan ni semua peminat pokok, kan. Okey. Antaranya ialah pokok kurma ni dia mesti dijaga, dipelihara, disiram dengan air. Jika tidak, dia ni kena jaga, kena rajin juri air, kena apa? Kena tengoklah, dia bukan jenis pokok yang kita tanam biak. Dia ada pokok yang kita tanam, dia boleh hidup. Dia survive. Dia jenis pokok tahan lasak. Ada pokok yang macam budak-budak kena duk jurui, kena duk pi tengok, duk apa semua. Kurma ni dia passion tu. Kata para ulama, demikianlah manusia. Dia mesti senantiasa disiram, dijaga, dibajai, digemburkan dengan ilmu dan iman. Jadi duk kena rajin jurus. Kalau tidak dia kering, mati. Jadi kita ni nak jurus apa? Bukan kerak mandi. Dia tahu abang duk kerak mandi, pokok kurma. Dah, maksudnya kena baca Quran bagi banyak, zikir bagi banyak, menuntut ilmu. Itu siraman kita. Kalau tidak disiram, umpama pokok kurma yang kering, yang tidak disiram air. Itu apa yang disebutlah, kan? Kita pun tak tahu, sebatang pun tak ada, kan? Okey, baik. Kemudian kita tengok juga, pokok kurma ni, satu pokok yang apabila dia tumbuh, dia tahan daripada ribut. Dia tak mudah tercabut dan tak mudah tumbang. Maksudnya akarnya kukuh, mencengkam. Jadi orang beriman ni, apa dia? Walau badai menerpa, ujian datang bertimpa, tapi dia tetap teguh dan kukuh, sabar menghadapi bala dan ujian. Dia macam tu, dia pikut tu. Dia pikut tu. Nampak? Jadi macam mana kukuhnya pokok kurma ni, teguh, tegak. Kita orang beriman pun kena kukuh macam tu. Tak mudah mengalah dan tak mudah menyalahkan takdir. Ujian sikit-sikit ni kena sabar. Pokok kurma dia tidak boleh bercampur dengan mana-mana pokok atau tumbuhan lain yang bukan daripada jenisnya. Dia boleh merencak dan membantutkan serta boleh mengganggu pertumbuhan pokok kurma. Dia tak boleh ada pokok lain duduk tepi dia. Dia tak boleh ada pokok lain dekat dengan dia, dan dia tak boleh ada pokok lain main bertempek tepi dia, dia mampu. Dia mati. Jadi kata para ulama, orang beriman juga tidak boleh dimasuki dan ditumpangi oleh perkara yang bukan daripada
sifat orang beriman. Maksudnya kita tak boleh masuk benda-benda yang tak elok macam mana pokok tu tak boleh pergi duk tempek tepi dia, tak boleh mai duk tumbuh tepi dia, tak boleh. Ada juga pokok ni tuan-tuan, menarik tau. Bukan pokok kurma. Kadang-kadang asal pokok tu pi tumbuh atau kita pi bubuh pokok lain sebagai pokok tumpang. Pokok asal tu kecut, rencak, bantut, pokok tumbang tu pi sapu cerah. Zat dia pergi jadi besar. Hang tanam pokok apa? Aku tanam pokok ni. Tapi yang hidup, yang besar, yang menang pi pokok ni. Orang beriman dia kena jaga. Dia kena jaga. Kadang-kadang mai pengaruh lain, patutnya orang ikut dia. Orang beriman ni, tuan-tuan kena ingat, orang beriman ni orang ikut kita. Tapi yang duk jadi kita pi ikut orang. Kita orang masjid mayang 5 waktu. Seorang pi duduk dengan kawan 3-4 orang, ini tak mayang. Depa pi masjid dengan kita pi duduk sembang tang meja tu. Dia kata, hang bukan duduk mayang di masjid. Awak tak pi. Dah hampa duduk sembang ni, aku sembang hampa dulu. Yang ni kita panggil pokok apa? Pokok apa nak panggil ni? Pokok setalu. Patut kita ajar dia kan? Patut mereka ikut kita. Dia tak boleh. Pengaruh yang buruk tu menang di atas pengaruh yang baik, kan? Kemudian tuan-tuan, dia kata pokok kurma ni dia menarik dia, buah dia ni, yang ni saya ingat pokok lain tak ada. Buah muda boleh makan, buah muda boleh makan, buah tua boleh makan. Kurma muda kan? Kurma muda dia panggil balah. Kurma muda tu, oi sedap. Yang kita kena buah dalam peti ais tu, yang kuning tu. Oh, yang ni rangup. Tu buah muda tu. Buah muda. Lepas tu dia jadi buah separa muda. Dia jadi rutak. Buah lembek tu. Daripada buah muda pi jadi rutak, last sekali dia jadi buah tua, kurma kering, tamar. Tiga-tiga buah boleh makan. Kita kalau awal sangat tak boleh, kalau lajak sangat pun tak boleh. Dia kena betul-betul ngam-ngam. Kurma dak. Jadi orang beriman masa budak pun bagus, masa muda pun bagus, lagi tua lagi bagus. Dia macam tu, kan? Nampak? Okey? Baik. Lagi satu. Pokok kurma last. Pokok kurma ni kalau tuan-tuan tengok, dia macam kita orang beriman. Nampak pun dah elok. Betul tak? Pasal tu pokok kurma ni, orang tak makan pun orang buat apa? Ni yang orang duk tanam belah kok diang tu. Orang buat apa? Pokok kurma ni dia boleh buat hiasan. Pasal dia elok. Pokok kurma ni tuan-tuan tengok di negara-negara Arab, depa tanam pokok kurma kat jalan, kita nampak cantik. Hiasan. Buah tak ada pun. Dia punya penampilan tu elok dah. Dia punya gambaran tu cantik dah. Dia boleh buat hiasan. Setengah pokok ni tak boleh makan pun tak apa. Jadi boleh buat hiasan. Hang tanam boleh makan. Bukan boleh makan pun, taja tanam daun dia elok, dia nampak rendang cantik. Pokok kurma ada sifat tu. Boleh makan pun boleh makan, elok pun elok. Nampak tuan? Jadi apa persamaan dengan orang beriman? Orang beriman ni kena nampak elok, segak, smart. Pasal tu Nabi kata orang beriman ni bila dia keluar, orang akan nampak cantik, bersih, kemas, elok, smart. Dia duduk tang tu jadi ceria. Itu orang beriman, macam pokok kurma. Pasal tu kita cuma tuan-tuan kalau ada duit lebih sikit, tuan-tuan tanam pokok kurma. Nampak elok. Dia tak berbuah tak apa, seorang-kurangnya jadi hiasan. Kan? Itu orang beriman. Orang beriman dia sentiasa tampil cantik. Buah pun boleh makan. Apatah lagi kalau tuan-tuan segak, bergaya, lepas tu berduit pula. Memang kurma yang jenis ajwah ni, hang ni dah lah segak, duit banyak pula, kan? Nampak? Ada orang dia bergaya saja, tapi bila makan kira sekali.
Yang ni kita boleh tumpang segok lah, tapi bayar entah kita. Baik aku yang tak segok tak apa ada duit. Yang ni yang tak segok ada duit ni, yang ni dia panggil pokok harum manis. Nampak? Okey. Jadi itulah banyaklah kita kata tadi sifat-sifat pokok kurma yang ada pada diri kita. Jadi tuan-tuan, contohilah, jadilah seperti pokok kurma. Pokok kurma itu ialah gambaran orang beriman. Kan macam saya kata tadi, semakin tua semakin beriman, semakin berilmu, itu pokok kurma. Jadi yang tua tu lagi mahal dia punya nilai dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan memberkati kita. Macam kot rian kan, berkata lagi tua lagi mahal, lagi elok buah dia kan. Itu satu contoh lah kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.